Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Saya ucapkan buat para penonton sekalian yang masih lagi bersama kami dalam Salah Ke yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah Wadah Dakwah Anda. Seperti biasa, hari ini saya akan bersama anda dan saya akan kongsikan tentang cara wakaf dalam Al-Quran dan kesalahan yang sering kita lakukan dalam pembacaan Al-Quran. Cara wakaf pertama yang akan saya kongsikan ialah apabila huruf Hamzah berada di hujung kalimah dan dia terletak di bawah huruf Ya. Contoh yang dapat kita lihat ialah pada surah Yunus ayat 15 pada kalimah tilqa'i. Jadi saya akan tunjukkan cara baca ketika wakaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'. Okey, itu adalah cara dibaca ketika wakaf. Okey, ketika wakaf kita kena jadikan hamzah ini sebagai tanda sukun. Jadi dia akan jadi tilqa'. Okey? Tilqa'. Apabila wasal, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Jadinya kalau ketika wasal, baca saja seperti biasa, akan tetapi pada hamzah ini kita tidak perlu panjanglah. Kita hanya perlu baca seperti biasa. Jadi ketika wasal, hamzah ini perlu dibaca seperti biasalah, tidak perlu dipanjangkan harakatnya. Okey, seterusnya apabila kita bertemu dengan huruf hamzah yang berada di hujung kalimah, akan tetapi kali ini dia berada di atas huruf waw. Jadi contoh ni kita dapat lihat dalam surah Yusuf ayat 85. Okey, jadi saya tuliskan dulu contohnya. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara kita baca ketika wakaf dan ketika wasal. Jadi perkataan yang saya akan tulis ialah tafta'u. Cara baca ketika wakaf sama saja seperti tadilah yang mana hamzah berada di bawah ya. Jadi kalau kita baca wakaf tadi, dia akan jadi tafta. Okey. Jadi saya tunjukkan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tallahi tafta. Okey, jadinya ketika mana tadi kan kita lihat asalnya dia dalam keadaan dhammah, betul tak? Tapi apabila kita wakaf, kita perlu sukunkan dia. Jadi nak berhenti hanya tukarkan kepada sukun. Okey. Jadi ketika wasal, kalau kita nak sambung macam mana pula? Okey. Ketika wasal kita baca sama je seperti biasa, akan tetapi tidak perlulah kita nak panjangkan dia. Okey, kita tidak perlu panjangkan dia. Okey, saya bagi contoh. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Okey, jadi menjadi satu kesilapan ya sekiranya kalau kita baca wasal tapi kita panjangkan seperti ini. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Jadi dia menjadi satu kesalahan. Jadi apabila kita nak wasal, kita nak sambung, maka tidak perlu dipanjangkan. Baiklah, untuk tempat yang ketiga yang saya rasa sering kita melakukan kesilapan ketika baca Al-Quran, minal ghammi. Ni supaya kita tengoklah ya beza sebelum dan selepas. Okey, minal ghammi. Okey, baiklah. Okey, apabila kita nak wakaf ya, apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali kita perlu tukarkan, okey, daripada sabdu tu kita perlu tukarkan dia menjadi sukun. Menjadi sukun. Akan tetapi cara bacaannya ialah kita perlu kekalkan sifat tasydid pada sabdu ni. Jadi cara bacaan dia kekalkan sifat tasydid pada huruf mim. Okey.
Jadi bila kita nak kekalkan sifat tasydid pada huruf mim, maka apa perlu kita buat ialah kita perlu dengung 2 harakat. Okey. Jadi caranya saya akan tunjukkan contoh dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Jadi hadirin boleh rujuk dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Jadi di situlah bagaimana cara untuk kita waqaf ketika mana hujung ini kita nampak ada tanda sabdu. Apabila kita ingin wasal, yakni menyambungkan bacaan, kita hanya perlu baca seperti biasalah. Tidak perlu mengubah apa-apa. Baiklah, tempat seterusnya yang akan saya kongsikan ialah di mana huruf hamzah berada di atas huruf waw di hujung kalimah. Jadi contohnya saya boleh kongsikan ialah perkataan al-ulama'u. Al-ulama'u. Okey, perkataan ni sering kita lakukan kesalahan ketika membacanya, khususnya apabila ketika waqaf. Jadi, apabila kita waqaf, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu tukarkan hujung ni. Okey, asalnya berbaris dhammah bukan? Okey, kita tukarkan kepada baris sukun, iaitu baris matilah. Jadi, al-ulama dia akan jadi sebegini. Okey? Al-ulama. Okey, cara bacaannya saya tunjukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Okey, sekali lagi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Okey, jadi untuk kita waqaf tu kan, okey, selain daripada kita perlu tukarkan sukun ni, jangan lupa untuk kita baca secara panjang lah kan, sebab dia ada tanda mat sebelum ni. Okey, jadi sekiranya kita baca dengan cara innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, maka salah. Ketika mana kita ingin wasal, iaitu kita sambung bacaan, kita baca seperti biasa. Saya tunjukkan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Okey, ketika wasal, apa yang perlu dibuat? Okey, ketika wasal, huruf hamzah ini, okey, huruf hamzah ni, okey, ni kita akan baca pendek. Kita tak perlulah nak panjang ke kan, walaupun kita tengok kat situ ada waw dan mungkin kita rasa itu mat asli ataupun mat badal ke dan sebagainya, tapi hakikatnya yang perlu kita baca, yang tepatnya ialah kita perlu baca pendek sahaja. Tak perlulah kita nak panjangkan dengan kadar 2 harakat. Baiklah, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada episod akan datang dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.